Timbalan Pengurusi. Saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi, saya mulakan dengan menyebutkan akan langsung masuk ke kepala B30 ini dengan di bawah butiran 020500 peruntukan untuk Akademi Sains Malaysia. Akademi Sains Malaysia ini pertanyaan saya adalah kerana penurunan kita tahu betapa Akademi Sains Malaysia ini adalah sebenarnya the brain the thought leaders of the countries dari sudut penganjuran dan memajukan teknologi dan sains, teknologi dan inovasi ini, tetapi saya mendapati butiran di bawah 98,000 itu terdapat pengurangan sebanyak 855,000 ringgit dan kita juga diperingatkan bahawa pada waktu yang sama apa yang diistilahkan sebagai gross expenditure on R&D dengan izin pada kita sebagai satu negara middle income economy hanyalah pada kadar 0.95 yang seharusnya kita duduk sebagai kelas ataupun negara berpendapatan menengah ini 1.73. Maksudnya dengan kita berada di tangga yang sudah kadar yang sudah rendah, kita dapati bahawa pengurangan ini perlu diberikan, sebab bagaimana dengan pengurangan butiran ini akan dapat memberikan impak kepada ASM ini ataupun Akademi Sains Malaysia ini untuk memajukan mereka dari sudut memajukan negara dari sudut R&D, commercialization dan innovation negara. Seterusnya juga di bawah butiran 020500 kita dapati ada peningkatan 1.06 juta. Bolehkah kementerian memberikan status terkini iConnect dan segala program di bawah ini yang merupakan satu yang mahu saya tahu, apakah inisiatif berapa grant yang diberikan, apa yang telah dilangsungkan dan dilakukan dan apakah peruntukan yang akan dibuat dalam inisiatif ini. Puan Pengurusi, kedua adalah di bawah butiran P30 Bioteknologi Kebangsaan NIMB, kita dapati peringkatan di sini yang saya ingin sebutkan di sini, butiran berkenaan pendidikan STI telah memperuntukkan peningkatan sebanyak yang saya sebutkan tadi di bawah 00800 dalam butiran-butiran berkenaan. Pertama yang saya ingin tanyakan, butiran 00605 ini memperlihatkan terdapat peningkatan sebanyak 205,000 kepada Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia NIMB, yang saya tahu bekerjasama dengan Institut Genom Vaksin Malaysia MGVI dalam usaha mereka untuk membangunkan apa yang dianggapkan sebagai ke arah Malaysia mengeluarkan vaksin manusia yang pertama. Jadi plan hala tuju pembangunan negara ini, soalannya adalah apakah boleh kerajaan perincikan pembaharuan di samping NIMB itu adalah apakah yang kita mahu tahu akan perkembangan meminta kerajaan status terkini kerjasama beberapa pihak untuk membangunkan vaksin di negara ini, yang termasuklah MVP, Healthcare dan Pfizer. Sedikit waktu lalu disebutkan akan usaha ini, dan saya mahu kalau boleh diberikan perincian atas apakah status vaksin manusia yang ingin kita hasilkan dan apakah jenis vaksin yang telah pun dikenal pasti. Puan Pengurusi, saya teruskan dengan MIMOS, peruntukan atas MIMOS, program MIMOS 011100 MIMOS Berhad. Di sana ada peningkatan peruntukan sebanyak 21 juta kurang lebih. MIMOS perlu membuat penentuan. Kita masih lagi belum dapat jelas apa sebenarnya apakah MIMOS adalah satu badan atau cost center, ataukah ia juga profit center, ataukah ianya kedua-duanya sekali. Memandangkan MIMOS, peruntukan MIMOS
peruntukan MIMOS ini besar, ya, dan juga punya perbelanjaan yang besar. Persoalannya adalah apakah, ya, kalau dapat diperincikan, bolehkah perincikan daripada 1,000 IPs yang ada di MIMOS itu, atau hak intelek ataupun intellectual property itu, apakah berjaya dikomersialkan, dan berapakah yang telah mampu dikomersialkan, kerana MIMOS seharusnya memacu pengkomersialisation ini, dan ini kita mau tahu apakah status MIMOS terkini, ya. Sila Gulong. Masa sudah tamat. Okey. Baik, sila Gulong, ya. Mana yang nak saya Gulong? Baik, sikit tentang pengkomersialisation atau commercialization ini, STI ini, Teknologi Park Malaysia, Malaysian Global Innovation and Creativity Centre. Ya, kita dapati satu projek satu masa dahulu. Ini mungkin projek yang sudah lama, tapi maksudnya projek di bawah usaha Meranti ini. Meranti telah menjadi satu Central Research Innovation dan commercialization, bringing ideas to market, ya, satu agensi yang bertanggungjawab di sini. Saya mau tahu adalah memohon kementerian untuk memberikan, ya, sikit update tentang satu usaha satu masa dahulu mengumumkan 5 hospital, ya, MOSTI mengumumkan kerjasama MOSTI dan MOH 5 hospital dalam bertindak sebagai NTIS, ya, health technology, ya, merangkumi Hospital Putrajaya, Cancer Center dan sebagainya. Saya ingin minta kerajaan memberikan status terkini atas usaha sandbox ini, kerana sepatutnya bukan saja lagi sandbox, kita sudah terus membawa kepada pacuan implementasi usaha ini, tapi masih lagi dalam konteks dalam tahap sandbox. Jadi sekian lama apakah kemajuannya, kita ingin tahu atas usaha sandbox yang saya sebutkan tadi. Begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Terengganu.